Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Fi kulli lahzatin abada adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Allahumma nawayna ta'allum wa ta'allim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال ربنا جل وعلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, para asatidzah, para guru, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini, menyambung perkongsian daripada perihal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah bagi Al-Imam Abi Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Wa anfa'na bi'ulumihi fid darain amin Allahumma amin. InsyaAllah kita sambung pada hadis yang ke-66, muka surat 52. Masih lagi kita membicarakan tentang perkara yang berkaitan dengan pakaiannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang ke-66, muka surat 52. Wa qala Abi Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا عبيد الله ابن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعليه بردان أخضران. Katanya Abi Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, telah diberitahukan kepada kami oleh Muhammad bin Bashar, diberitahukan kepada kami Abdul Rahman bin Mahdi, diberitahukan kepada kami Ubaidillah bin Iyad daripada ayahnya, iaitu Iyad, daripada Abi Rimsah ataupun nama bagi Abi Rimsah ini adalah Rifa'ah. Nama bagi Abi Rimsah ini adalah Rifa'ah. Berkata Abi Rimsah radhiyallahu ta'ala anhu, Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdanin akhdaran, memakai dua helai pakaian berjalur hijau. Burdani akhdaran maknanya dua. Burdah ini juga
bersamaan dengan pakaian-pakaian yang disebutkan pada perkara yang lepas berkaitan dengan hibarah ataupun qitri, kain hibarah ataupun kain qitri, itu semuanya berkaitan dengan selimut yang pernah dipakai oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada riwayat ini menyebutkan bahawasanya Rasulullah memakai dua helai selimut. Burda ni maknanya dua. Ada tathniyah di situ. Ada bilangan alif lam alif nun itu tandanya dua bagi burdah. Kalau satu itu burdah, kalau dua itu burdani. Maka dua helai burdah pada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu disebutkan oleh ulama satu selimut yang berjahit. Yang berjahit menutupi tubuhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan di sini adalah dua helai burdah yang berjalur hijau. Dhabit di sini bahawa tidaklah sepenuhnya hijau pada burdahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, melainkan ianya ada jalur-jalur yang berwarna hijau. Daripada riwayat ini juga dilihat keharusan untuk menjadikan warna hijau itu satu daripada warnanya pakaian. Bahkan disebut bahagian daripada ayat Al-Quran bahawa pakaian yang berwarna hijau ini merupakan pakaiannya ahli syurga. Antaranya di dalam suratul Kahfi, bila menyebutkan tentang mereka itu ahli syurga, maka disebut wayalbasuna thiyaban khudran. Mereka itu memakai pakaian yang berwarna hijau min sundusin, daripada sutra. Pakaian yang berwarna hijau yang diperbuat daripada sutra. Wahakadha, ini merupakan satu keharusan untuk memilih warna hijau sebagai pakaian. Bahkan juga dikaitkan warna hijau itu adalah satu warna yang melambangkan kebanggaannya Islam. Satu daripada panji Islam yang dibawa oleh tentera Islam saat berada di medan peperangan di zamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada panji yang berwarna hijau. Wahakadha. Maka ada kelebihan memilih warna hijau sebagai pakaian. Bahkan setengah daripada ulama memakai baju yang sepenuhnya hijau, sepenuhnya hijau, jubah yang sepenuhnya hijau. Maka boleh sahaja juga diambil seumpamanya kain selimut, selimut yang ada padanya warna hijau, seumpamanya selendang yang ada di sisi saya ni. Ini adalah satu daripada selimut yang ada padanya itu warna hijau. Wahakadha. Hadis yang seterusnya, haddatsana Abdul ibn Humaid haddatsana Affan ibn Muslim haddatsana Abdullah ibn Hassan al-Anbari an jaddatayhi Duhaybah wa Ulaybah an قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة diriwayatkan disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah bahawasanya telah diberitahukan kepada kami oleh Abdun bin Humaid, diberitahukan kepada kami oleh Affan bin Muslim, diberitahukan kepada kami oleh Abdullah bin Hasan al-Anbari daripada kedua-dua neneknya, iaitu Duhaybah dan Ulaybah, daripada Qailah binti Makhramah. Ini satu perbahasan juga tentang neneknya. Mana semua
Abdullah bin Hassan Al-Ambari. Dua neneknya yang bernama Duhaibah dan Ulaibah itu merupakan kedua-dua nenek, yang satu daripada jihati ummuhu wa jihatu abuhu. Maknanya satu daripada belah nenek, belah ibu dia, dan satu daripada sebelah ayahnya. Daripada Qailah binti Makhramah. Qailah binti Makhramah merupakan seorang sahabiah yang juga disebutkan padanya kisahnya. Qailah binti Makhramah ini ada satu kisah yang panjang yang dikaitkan dengan beliau. Wa hakadha, katanya beliau radhiyallahu taala anha, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua helai kain usang yang berlapis, iaitu ditindihkan tanpa dijahit antara keduanya. Muliyatain ini adalah dua kain, jamak kepada mulah. Disebutkan muliyatain ini merupakan kain izar ataupun kain sarung yang dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berjahit di antara kedua-duanya. Tidak berjahit. Seumpama kain sarung kita ni kan dia berjahit kan. Jadi kain sarung Rasulullah pakai itu, ataupun disebutkan sebagai izar, itu tidak berjahit, maka ditindihkan. Maknanya bila dipakai itu ditindihkan antara satu dengan yang lainnya. Satu dimasukkan kemudian ditindihkan. Umpama kalau kita pakai kain ihram yang tidak berjahit itu, yang kita tindihkan antara satu sama lain. Maka kedua-dua kain itu bercelup warna za'faran, iaitu sejenis tumbuhan yang digunakan untuk menguningkan sesuatu. Halnya halnya kain yang dilihat oleh Qailah binti Makhramah radhiyallahu taala anha, yang dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan sebagai muliyatain itu, ataupun kain sarung itu yang tidak berjahit, itu dalam keadaan bercelup dengan warna za'faran. Warna za'faran ni warna kekuning-kuningan lah. Kain usang itu telah luntur warna za'farannya. Halnya kain yang dicelup dengan kain za'faran itu, keadaan yang dipakai oleh Rasulullah itu telah luntur. Maknanya warna za'faran itu dah tak kelihatan. Ada sikit-sikit je nampak warna kuningnya. Kain yang usang. Ya Rabbi salli ala Muhammad, pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini mempunyai kisah yang panjang. Antaranya yang dikaitkan dengan kisah ini, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memakai kain tersebut yang luntur warnanya, sedang duduk, kemudian datang seorang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Rasulullah, di tangannya Rasulullah ini ada macam macam lidinya kurma, serpihan daripada pelepah kurma itu lebih kurangnya. Jadi bila dilihatnya Rasulullah yang sedang duduk, Rasulullah duduk itu keadaan dipeluk lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila wanita miskin melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia rasa takut, dia rasa terkejut kerana haibahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ringkas ceritanya, katanya Rasulullah menenangkan itu wanita dengan mengatakan, uraidat al-miskinah alaikis sakinah. Katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menenangkan itu orang yang datang di sisinya, moga-moga kamu tenang, kata. Jangan takutlah. Sehingga katanya orang yang datang pada Rasulullah itu, bila mana Rasulullah sebut keadaan yang sedemikian, seolah-olah hilang rasa takut bila berhadapannya baginda Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini antara kisah yang dikaitkan dengan hadis ini. Maka baginda Nabi SAW kalau dilihat bertentangan, kerana ada riwayat yang Rasulullah melarang. Nahan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yataza'faru rajula, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang lelaki ini pakaiannya itu dicelup dengan za'faran. Maka satu riwayat Rasulullah melarang perbuatan mencelup pakaian dengan za'faran bagi orang lelaki. Namun pada riwayat ini menceritakan Rasulullah memakai. Maka ulama menyimpulkan bahawasanya yang dipakai oleh Rasulullah itu, yang dilarang oleh Rasulullah, hal keadaannya za'faran itu jelas. Mana celup, mana benda yang baru dicelup, maka terang lagi warna kuning daripada za'faran, itu dilarang oleh baginda Nabi SAW dipakai oleh orang lelaki. Apa yang dipakai oleh Rasulullah adalah keadaan za'faran itu dah mula hilang, sudah usang, sudah tertanggal warna kuning-kuning itu, melainkan ada sikit-sikit sahaja kesan daripada za'faran, itu diharuskan dan dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Wa hakadha. Hadis yang seterusnya, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Khusaim an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, alaikum bil bayadi min ath-thiyabi liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari thiyabikum. Beritahukan kepada kami, kata Abi Isa At-Tirmizi alaihi rahmatullah, oleh Qutaibah bin Sa'id, diberitahukan kepada kami oleh Bishr bin Al-Mufaddal daripada Abdullah bin Uthman ibn Khusaim, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas, daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah kalian dengan pakaian putih. Sentiasalah kalian dengan pakaian putih, hendaklah dipakai oleh kalian yang hidup, dan kafankanlah kalian yang mati dengan kain putih, kerana kain putih itu adalah sebaik-baik pakaiannya kalian. Maka dalam bab ini menceritakan tentang kelebihannya pakaian yang berwarna putih. Dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipakai oleh kita, wabil khusus pada hari-hari yang tertentu. Pada hari-hari seumpamanya hari Jumaat, hadir dalam majlis ilmu, hadir dalam mujalasah bersama dengan ulama, ataupun juga disebutkan pada keadaan yang disangka pertemuannya dengan para malaikat. Seumpamanya majlisnya ilmu, kerana majlisnya ilmu ini adalah satu majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Maka banyak daripada riwayat, antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah wa yatadarasu ba'dhum ba'dha illa hafathumul malaikah. Tidak duduk sesuatu kelompok itu, sesuatu kaum itu yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menuntut ilmu, maknanya belajar di antara satu sama lain, illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat membentangkan sayapnya mereka. Subhanallah. Wa hakadha, maka majlis-majlis yang seumpama ini tidak syak lagi, kerana ini datang daripada sabdaan as-sadiqul masduq. Kata-kata siapa lagi yang kita nak benarkan kalau bukan kata-katanya baginda Rasul, Nabi yang beritahu kepada kita
bahawa majlis-majlis yang seumpama ini malaikat hadir. Kalau kita kata Nabi pun kita rasa dongeng lagi. Haula wala quwata illa billah. Ada satu kisah diceritakan oleh seorang ulama. Satu hari beliau itu duduk dalam majlis anak-anak. Masya Allah, anak-anak yang belum balik. Mereka ni orang yang tak ada dosa, anak-anak yang belum balik ni sentiasa di kelilinginya para malaikat. Jadi waktu duduk mengajar ataupun kongsi ilmu dengan anak-anak tu, beliau membacakan hadis itu, ataupun hadis yang membawa makna seumpama itu, menceritakan bahawasanya majlis ini adalah majlis yang dihadiri oleh malaikat, yang malaikat itu membentangkan sayapnya. Maka selesai daripada majlis, ada seorang anak datang jumpa dia. Dia kata, Syekh, betul ke yang Syekh sebut tadi tu malaikat hadir? Dia kata, ya, sebab Nabi SAW yang sabdakan. Maka benarlah. Dia kata, betul lah, itu saya nampak. Subhanallah. Ni anak ni, Allah buka pintu hijabnya, nampak malaikat yang membentangkan saya. Subhanallah. La ilaha illallah. Maka baginda Nabi SAW yang sebutkan majlis-majlis yang seumpama ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat, maka dianjurkan pakaian berwarna putih. Atau majlis zikir, majlisnya maulid, majlisnya salawat kepada baginda Nabi SAW, dianjurkan untuk berpakaian yang berwarna putih. Berbeza pula dengan Yaumul Aid, kerana hari raya ini dikhususkan untuk memakai pakaian yang ada kelebihan pada nilainya, maknanya yang paling baik. Kalau yang berada berduit itu yang paling mahal lah di antara pakaiannya, kerana hari itu adalah hari untuk menzahirkan nikmat, untuk persembahkan nikmat. Kami dulu waktu belajar di Hadramaut rasa takjub, ini luar biasa punya didikan sunnah. Apabila Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun bila didapati nikmat kepada diri kamu itu, maka nyatakan nikmat itu. Maka mereka ni pada Yaumul Aid, orang kampung situlah, bila hari raya tu biasa je orang kampung pakai kain pelekat aja, pakaian dia, pakai kain pelekat, pakai baju panggil apa, macam baju Melayu tu. Subhanallah, kain pelekat yang baru dibeli tu, dia punya tag tu tak buang. Dia punya tag tu tak buang. Ini bukan soal nak menunjuk pakaian baru tak, tapi nak zahirkan nikmat kepada Allah. Kadang-kadang kita keliru dengan hati kita sendiri, soal menunjuk dengan soal nak zahirkan nikmat. Yang kita nak zahirkan adalah yang kepada yang maha melihat, yang maha memberi nikmat. Allah minta kepada kita nyatakan nikmat itu, rasa gembira dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka pakai, kalau kita tempat kita ni kat pelai, amboi. Pelekat tag dah buang lagi, stiker dah buang lagi. Ya. Tapi mereka pakai dengan stiker-stiker lagi ada. Nak zahirkan ni, masya-Allah, alhamdulillah. Allah beri dapat pakai pakaian baru hari ini, Yaumul Aid, hari untuk nyatakan kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka pada hari raya itu tidaklah terfokus hanya kepada pakaian putih, kerana hari itu adalah hari untuk berhias, untuk nyatakan nikmat di atas kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. Begitu juga dianjurkan bukan setakat untuk orang yang hidup pakai pakaian putih, orang yang mati nak menghadapnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffinu, katanya baginda Rasulullah, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan pada kamu itu, padanya itu, pada pakaian putih itu, pada orang yang meninggal di kalangan kamu. Kerana katanya ulama, kerananya ini bukan disangka lagi dah nak menghadap malaikat. Ini confirm menghadap malaikat orang yang meninggal ini.
Orang yang mati ni dah memang confirm dia menghadapnya malaikat. Maka dipakaikan, dikafankan dengan kafan yang putih. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa taala melalui daripada kesuciannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk melihat sesuatu yang suci, hidup dan mati kita. Walaupun di sana ada daripada mereka para as-sahabah radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in minta dikafankan mereka dengan pakaian yang biasa dipakai oleh mereka. Antaranya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu minta dikafankan beliau itu dengan pakaian yang sentiasa dipakai ketika solat, agar pakaian itu dapat menjadi saksi nanti di hadapannya Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang sahabat namanya Sayyidina Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, waktu beliau sakit, beliau keluarkan satu jubah, yang jubahnya itu ada yang dah lusuh, jubahnya dah lusuh, ada bulu-bulu pada jubah itu. Maka diwasiatkan agar kalau dia meninggal, maka kafankannya dengan pakaian itu, kerana pakaian itu pernah dipakai waktu berperang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan Badar. Nak pakaian itu menjadi saksi di hadapannya Allah tabaraka wa taala. Padang pun baju pernah masuk dalam perang Badar. Benda nak banding lagi kan, kita pun nak kata baju kita ni baju nak jadi saksi semayang, hak ni lah juga pergi pasar rayanya, hak ni lah juga pergi tempat lainnya, jadi rasa macam tak padang pula pakai kain putih je lah kita ni. Tapi mereka para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in memang kehidupan mereka itu, maknanya pakaian yang mereka pakai itu seiring dengan kehidupan mereka. Subhanallah. Kata sebati dengan kehidupan mereka. Seumpamanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan bersama dengan pakaian terakhir yang dipakai oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah nak beri makna kepada kita, pakaian itu sendiri pun tak sanggup nak berpisah dengan Rasulullah. Itu pakaian yang tidak ada padanya akal, tetapi mempunyai perasaan yang sangat khusus kepada Sayyidul Wujuh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa hakadha fa innaha khiyari thiyabukum, maka sesungguhnya kerana kain putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Rasulullah anjurkan. Maknanya kita ni dalam seminggu paling kurang seminggu sekali kena ada pakai putih. Hari Jumaat kita hidupkan sunnah. Jangan sampai tidak ada kita berpakai pakaian putih. Hidupkan. Setengah ada ulama yang memang sepanjang hidupnya pakai pakaian putih. Subhanallah, pakai pakaian putih sepanjang hidupnya sampai ke akhir hayat. Wallahu alam banyak mana pakaian putihnya, tetapi pakaian putih ataupun satu itu je pakaiannya, wallahu alam. Subhanallah. Wa hakadha haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi haddatsana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Maimun ibn Abi Shabib an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayad fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Ini satu lagi daripada sabdanya Rasulullah yang diberitahukan kepada kami, katanya Al-Imam Tirmizi oleh Muhammad bin Bashar, diberitahukan kepada kami oleh Abdul Rahman bin Mahdi, diberitahukan kepada kami oleh Sufyan daripada Habib bin Abi Thabit, daripada Maimun bin Abi Shabib, daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian putih kerana ia adalah pakaian yang bersih dan paling bagus, dan kafankanlah orang yang meninggal di kalangan kalian dengan kain putih. Satu lagi riwayat yang cukup nak beri tanda kepada kita bahawa Rasulullah sangat menganjurkan
untuk kita memakai pakaian putih. Untuk jadikan pakaian putih itu sebahagian daripada pakaian kita walaupun seminggu sekali. Walaupun seminggu sekali. Disebutkan pakaian putih dalam hadis ini, katanya Rasulullah, ianya paling bersih. Ialah pakaian putih yang tidak didatangkan dengan warna yang lain, yang tidak dicemarkan dengan warna yang lain. Warna putih, warna yang bersih, warna yang suci. Dan juga dinisbahkan pakaian putih itu sebagai pakaian yang bersih kerana hanya pakaian putih je orang kerap basuh. Sebab pakaian putih je cepat nampak kotornya. Kalau kita pakai pakaian yang gelap sikit, maka lambatlah sikit kita basuh dia, sebab tak berapa nak nampak kotornya. Nampak okey lagi ni, okey lagi ni, okey lagi ni. Tapi pakaian putih tak, bakal sekali kena je ada kotoran sikit dah nampak dah dia punya kotor, dah basuh dah. Jadi sentiasalah pakaian putih itu bersih, subhanallah. Kemudiannya juga pakaian putih ini adalah sifat aslinya pakaian, sifat aslinya kain, kerana kain itu datangnya daripada kapas, dan kapas itu warnanya putih. Maka ini keaslian pada kain yang berwarna putih pada pakaian putih. Dan juga disebut di sini, kafankanlah orang yang meninggal di kalangan kalian dengan kain putih. Ada satu riwayat, ini kisah orang soleh kalau tak silap saya di Palestin. Jadi beliau ini seorang wanita yang solehah. Jadi beliau ni orang yang berada, orang yang ada harta. Tapi subhanallah, bila datang sahaja bulan Rajab, beliau ini akan, orang kata apa, tinggalkan kemewahannya. Maka bermula saja bulan Rajab ditukar, tak ada pakai pakaian yang mahal, tak ada pakai pakaian yang bergaya, pakai pakaian yang lusuh, pakaian yang tu je. Di samping melazimkan dirinya itu memperbanyakkan baca suratul Ikhlas. Tiba satu hari beliau sakit. Jadi bila beliau sakit ini, beliau wasiatkan kepada anaknya, dah tahu dah dia orang kaya, orang banyak duit, orang berharta. Pesan sudah-sudah ke anak dia ni, kata kalau aku mati ni kafan aku ni dengan kain putih seumpama orang lain, jangan dengan kain yang lain. Maka setelahnya beliau meninggal, jadi anak-anak ni rasa dia orang kaya kan, malulah, macam orang lain juga. Akhirnya wasiat itu tidak ditunaikan, dikafankan dengan kain yang mahal, yang berharga. Sehingga selesai daripada pengubumian, malam itu si anak bermimpi dimarahi oleh ibunya ni kerana tak tunaikan dia punya wasiat. Maka takutlah anak ni, takut anak ini pergi kembali ke makamnya, gali balik, minta izin dengan penggali kubur, kita nak gali balik, nak tukar balik kain kafan dia. Gali-gali didapati jenazahnya sudah tidak ada. Maka dikatakan kepada si anak bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali akan tinggalkan orang yang menghidupkan bulan Rejab dengan amal saleh bersendirian di alam barzakh. Subhanallah. Allah tak tinggal. Seawal masuk di barzakh tu, Allah istilahnya santuni ini orang yang hayatnya itu sentiasa menghidupkan bulan Rejab al-asab dengan amal-amal soleh, walaupun beliau duduk dalam keadaan yang mewah. Wahakadha. Kemudian haddatsana Ahmad ibn Mani' haddatsana Yahya bin Zakaria ibni Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab ibn Shaybah an Safiyah binti Shaybah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswadin. Diberitahukan kepada kami oleh Ahmad bin Mani', diberitahukan kepada kami Yahya bin Zakaria daripada Abi Zaidah berkata daripada ayahnya, iaitu Zakaria, daripada
Mus'ab bin Syaibah daripada Safiyah binti Syaibah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah ketika awal pagi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai mirtun. Mirtun ini adalah sejenis baju sejuk berbulu yang mempunyai bulu bulu hitam. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita ada keharusan untuk memakai pakaian daripada bulu, dan juga keharusan untuk memakai pakaian yang berwarna hitam. Maka ini dua keharusan yang kita dapat lihat pada hadis ini. Pertamanya, pakaian yang berbulu yang biasanya dipakai pada musim tertentu lah, terutamanya musim sejuk, ataupun pakaian seumpama disebutkan tentang riwayatnya Sayyidina Sa'ad tadi dipakai pada ketika perang. Dan juga keharusan untuk memakai pakaian yang berwarna hitam. Hadis yang terakhir pada bab ini, haddatsana Yusuf ibnu Isa haddatsana Waqi' haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwat ibn al-Mughirah bin Syu'bah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyah dayiqatal kummaini. Diberitahukan kepada kami Yusuf bin Isa, diberitahukan kepada kami Waqi', diberitahukan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq daripada ayahnya, daripada Sya'bi, daripada Urwah ibn al-Mughirah bin Syu'bah daripada ayahnya iaitu al-Mughirah, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah Romawi yang sempit kedua-dua lengannya. Ini jubah Romawi. Bila disebut jubah, maka difahamkan oleh ulama bahawa satu pakaian yang dipakai di luar daripada pakaian yang lain, yang mana jubah itu mempunyai pakaian yang merupakan pakaian yang menutupi daripada atas sampai ke bawah. Dia memanjang, kemudian terbuka di tengahnya. Terbuka di tengahnya. Kebiasaannya dipakai bersama dengan pakaian yang lain. Biasanya orang Arab dia akan pakai jubah ini di luar qamis. Dia pakai qamis di dalam, ataupun thawb, baju di dalam, kemudian dipakai jubah di luarnya. Jubah Romawi juga disebut pada riwayat yang lain, disebutkan jubbatun syamiyah. Dia tak sebut jubah Rom, tapi disebut jubah Syam. Katanya ulama itu tidak pelik kerana boleh diterima belaka, kerana waktu ketika itu Syam dijajah oleh Rom. Maka setengah daripada riwayat lafaznya menyebut jubah Rom, setengah daripada riwayat lafaznya menyebut jubahnya Syam. Maka kedua-dua itu adalah pakaian yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga disebut ulama bahawa Rasulullah mempunyai beberapa daripada pakaian jubah yang biasanya Rasulullah akan pakai jubah ini ketika Rasulullah nak bermusafir. Ketika Rasulullah bermusafir, maka Rasulullah akan pakai bersama dengan qamis itu adalah jubah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka selesailah kita pada bab yang membicarakan tentang perihal pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sedikit sebanyak yang kita kongsikan ini, ada sesuatu yang kita boleh hidupkan dalam diri kita. Maka istisyar, bukan sekadar kita hidupkan sunnahnya bila memakai pakaiannya Rasulullah, pakai jubah. Rasulullah suka pakai qamis, kita pakai qamis. Rasulullah suka pakai imamah, kita pakai imamah. Rasulullah suka pakai jubah, kita pakai jubah. Ya, itu bahagian daripada sunnah untuk kita hidupkan. Di samping itu istisyar, rasakan kemuliaan pada pakaiannya Rasulullah. Rasakan sentuhan tatkala qamis menutup badan kita. Rasakan bahawasanya pakaian Rasulullah sedang menutup badan kita, sehingga tidak sanggup kita untuk melakukan sesuatu yang dibenci ataupun yang tidak disukai ataupun yang menyebabkan kesedihan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala imamah menutup kepala kita, maka rasakan bahawasanya ini pakaian Rasulullah menutupi kepala aku,
sehingga tidak sanggup sesuatu pun daripada pemikiran ini keluar selain daripada membawa kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini yang dibuat oleh ulama. Mereka apabila memakai pakaian sunnah, menghidupkan sunnah zahir pada diri mereka bersama dengan rasa ta'zim, bersama dengan rasa dekatnya diri mereka dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah bila diselimuti tubuh mereka itu dengan burdah, terasa di dalam pelukannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Moga-moga sedikit sebanyak ada manfaat yang baik dalam perkongsian kita malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa suburkan hati kita insya-Allah dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab duduk kita beberapa ketika daripada waktu ini yang tidak kita mendengar melainkan nama mulia ini, moga-moga Allah jadikan ini sebab untuk nanti Allah bangkitkan kita di dalam zumratihim, di dalam kalangannya mereka yang beruntung berada di sisinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon ampun dan maaf wal afu minkum.